pada hari ini yang akan membentangkan topik-topik yang berbeza, tetapi semuanya berada dalam konteks Lembah Bujang ataupun arkeologi Lembah Bujang. Ya. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput penceramah yang pertama, iaitu Dr. Nasha Roziadi Kaur, pensyarah kanan Pusat Penyelidikan Arkeologi Global, Universiti Sains Malaysia. Sedikit latar belakang tentang Dr. Nasha. Beliau merupakan pensyarah kanan di Pusat Penyelidikan Arkeologi Global, USM, dan bidang kepakaran beliau adalah arkeologi Kedah Tua, arkeologi proto-sejarah, epigrafi dan juga sejarah awal Kesultanan Melayu. Dan beliau pernah menerbitkan pelbagai buku, chapter dalam buku dan banyak artikel di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, ya. Dan baru-baru ini beliau telah menjalankan ekskavasi arkeologi di tapak Bukit Coras di Yan, Kedah. Dan topik perbincangan beliau akan berkisar tentang projek beliau di Bukit Coras tersebut, ya. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Dr. Nasha untuk membentangkan topik beliau. Baik. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari semua ya. Pertama sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Moderator kita Dr. Suresh. Juga setinggi-tinggi penghargaan ya kepada pihak Jabatan Muzium Malaysia atas kejayaan untuk menganjurkan sesi perkongsian ilmu ini. Saya percaya ini merupakan satu usaha yang amat penting untuk kita sama-sama merakyatkan bidang arkeologi, untuk memastikan bahawa wacana dalam bidang arkeologi ini tidak hanya terhad di dalam tembok kampus saja, tetapi perlu dimasyarakatkan untuk memastikan masyarakat umum yang berada di luar komuniti akademik faham dan tahu tentang penemuan-penemuan terbaru dan tafsiran-tafsiran terbaru tentang warisan negara kita. Ya. Kedua, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, kerana sudi untuk meluangkan masa hari Sabtu pula tu bersama kami untuk wacana ni. Dan saya juga sangat berbesar hati kerana dapat bercakap sepentas ya dengan guru dan mentor saya Dr. Zul Iskandar Ramli serta rakan-rakan seperjuangan saya dalam bidang arkeologi ya, Dr. Syaiful dan Dr. Akmal. Okey. Jadi hari ini saya akan berbincang sedikitlah tentang penemuan terbaru yang kita ada di tapak arkeologi Bukit Coras. Jadi dalam masa setengah jam ni mungkin saya akan bagi sedikit kupasan tentang penemuan-penemuan sebelum ni, apa pandangan dan teori kami dan apa yang kita dah jumpa dekat tapak Bukit Coras dan apa perancangan kita untuk masa depan nanti. Okay, next. Next. Okay, jadi ini adalah gambar kami melakukan kerja-kerja ekskavasi kat tapak Bukit Coras lebih kurang 2-3 bulan lepas. Next. 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 Baik. Negeri Kedah ni memiliki sejarah yang sangat panjang. Okey. Dan saya secara umumnya membahagikan kronologi negeri Kedah kepada 4 zaman utama. Nombor 1, kita ada zaman prasejarah. Nombor 2, kita ada zaman proto-sejarah. Nombor 3, kita ada zaman moden awal. Dan nombor 4, kita ada zaman moden. Okey. Jadi zaman prasejarah ni merupakan satu period dalam kebudayaan Kedah apabila masyarakatnya masih mengamalkan aktiviti memburu memungut, masih belum wujud kontak dengan masyarakat asing dan sebahagian daripada mereka yang tinggal di kawasan pedalaman terutamanya masih mengamalkan cara hidup berpindah randah ya, nomadik, dan ada juga masyarakat pesisir yang mengamalkan cara hidup secara menetap ya. So pada zaman ni kita tak ada sebarang bentuk rekod sejarah dan tafsiran kita adalah didasarkan kepada data-data arkeologi sahaja. Lepas tu kita masuk ke zaman proto-sejarah iaitu sekitar abad ke-2 sampai abad ke-14 Masihi. Jadi zaman ni bermula dengan kedatangan para pedagang asing daripada India, China dan sebagainya. Dan kedatangan para pedagang asing ini telah membawa kepada aktiviti perdagangan, aktiviti pertukaran budaya, perpindahan teknologi yang seterusnya membawa kepada terbentuknya kota-kota pelabuhan dan struktur-struktur kerajaan awal. Jadi yang ini berlaku antara abad ke-2 sampai abad ke-14 Masihi. And then kita masuk ke zaman moden awal pula. Jadi bermula pada sekitar abad ke-14, abad ke-15 Masihi, berlaku peralihan ekonomi
di Kedah apabila masyarakatnya bertukar sistem ekonominya daripada perdagangan antarabangsa kepada aktiviti pertanian. Ya, dan pada ketika inilah kita nampak transformasi Kedah daripada Kedah tua menjadi Kesultanan Kedah. Ya, pada ketika ini kita nampak berlaku proses pengukuhan institusi beraja, berlaku proses pengukuhan identiti agama Islam di negeri Kedah. Okey, kita nampak pembentukan dari Kedah yang sebenarnya berlaku pada period ini. Dan akhir sekali daripada abad ke-19 sampai abad ke-20 Masihi, kita memperlihatkan perkembangan negeri Kedah sebagai sebuah negeri yang moden. Kesultanan Kedah seperti mana yang kita lihat sekarang. Okey. So kita nampak yang Kedah ini memiliki sejarah yang amat panjang dan salah satu pembabakan dalam sejarah Kedah adalah pada zaman protosejarah yang dicirikan dengan perkembangan kerajaan Kedah tua, iaitu daripada abad kedua sampai abad ke-14 Masihi. Okey. Perkembangan Kedah tua ni dia berkait rapat dengan perkembangan perdagangan antarabangsa antara India dengan China pada sekitar abad kedua Masihi. Jadi pada pandangan saya, kebangkitan Kedah tua merupakan hasil daripada limpahan ekonomi yang dimulakan dengan berkembangnya perdagangan antarabangsa. Pada sekitar abad kedua Masihi, kita nampak yang pedagang-pedagang daripada China, daripada India, mereka mula melalui kawasan Selat Melaka dan mereka akan singgah di Kedah tua untuk berdagang. Okey, dengan kedatangan mereka, hal ini membawa kepada proses evolusi sosial. Masyarakat pesisir mula berevolusi menjadi kota-kota pelabuhan. Dan pada masa yang sama, dengan kedatangan para pedagang ini, mereka turut membawa masuk teknologi mereka, kebudayaan dan kepercayaan mereka. Sebahagian daripada masyarakat pesisir telah beradaptasi dengan teknologi asing, telah menerima unsur-unsur keagamaan dan kebudayaan masyarakat dari India. Okey? Dan hal ini membawa kepada perkembangan kota-kota pelabuhan, dan Kedah tua merupakan salah satu daripada banyak kota pelabuhan yang berkembang pada ketika itu daripada abad kedua. Jadi kita kena ingat, Kedah tua bukan satu-satunya kota pelabuhan yang ada pada masa itu. Kita ada Kedah tua, kita ada Langkasuka, kita ada Lamuri, Palembang, Jambi dan sebagainya. Kedah tua merupakan salah satu. Okey. Now, jadi antara kota-kota pelabuhan yang berkembang sezaman dengan Kedah tua adalah nombor satu, kawasan Yarang Satingpra. Kita boleh nampak dekat kawasan pantai timur Semenanjung. Jadi yang tu merupakan kawasan perkembangan kerajaan Langkasuka. Lepas tu di utara Sumatera, kita ada Lamreh ataupun kerajaan Lamuri yang menjadi kerajaan Aceh sekarang ni. Kita ada kota Cina. Dekat situ pun kita ada jumpa penemuan yang hampir sama dengan di Lembah Bujang. Kita ada Parus, kita ada Palembang, Jambi, Santubong dan Okyo. Jadi kesemua kota-kota pelabuhan ini berkembang serentak dengan Kedah tua, hasil daripada limpahan ekonomi, proses pertukaran budaya dan pemindahan teknologi yang berkembang akibat perkembangan perdagangan pada ketika itu. Baik. Jadi kita sekarang ni perlu melihat Kedah tua bukan sebagai satu kerajaan, tetapi dia tu merupakan sekumpulan kota-kota pelabuhan yang terletak di kawasan pantai barat Semenanjung Tanah Melayu. Okey, jadi kawasan daripada Krabi, Terang, Satun, Perlis, Lembah Bujang sampai ke Kuala Selising merupakan sebahagian daripada Kedah tua. Dan kawasan-kawasan ini kita kenal pasti berdasarkan kepada lokasi tapak-tapak arkeologi yang berkelompok. Jadi contohnya dekat Krabi kita ada beberapa tapak arkeologi. Sama juga dekat Terang, Satun, Perlis dan sebagainya. Dan tapak-tapak ini memperlihatkan tinggalan kebudayaan yang hampir sama dengan Lembah Bujang. Okey? Dan kita percaya bahawa bermula daripada abad ke-6 Lembah Bujang dia menjadi pusat pelabuhan daripada kerajaan Kedah tua. So kita tahu Kedah tua tu merupakan kawasan yang luas dan Lembah Bujang merupakan pusat ekonomi, pusat pelabuhan dan pusat populasi kepada Kedah tua secara keseluruhan. Dan yang ini berlaku antara abad kedua, abad ke-6 sampai abad ke-14 Masihi. Okey, kita boleh tengok gambar dekat sini ya. Contohnya dekat Krabi, mereka ada jumpa Manik, ada jumpa Jongkong Timah, ada jumpa duit shilling Rom ya yang dapat dipertarikhkan daripada abad kedua Masihi.
dia ada jumpa duit siling daripada India, daripada zaman Kushan, Satavahana dan sebagainya. Jadi yang ni pelabuhan ni sekitar abad kedua berdasarkan kepada jumpaan artifak-artifak tu. Dekat Trang pun kita jumpa benda yang hampir sama juga. Manik, kalam semah, kita ada jumpa objek hiasan. Next. Dekat Perlis kita ada jumpa kalam-kalam semah yang dapat dipentarihkan pada sekitar abad ke-9. Dekat Satun pun kita ada jumpa benda sama. Dan di Kuala Selinsing kita ada jumpa inskripsi, kita ada jumpa manik, kita ada jumpa seramik. Jadi kesemua kota-kota pelabuhan di kawasan pesisir pantai barat tu dia terlibat dengan perdagangan. Cumanya Lembah Bujang tu merupakan pusat kepada aktiviti perangan tersebut. Next. Now, jadi kita kena tengok balik ya. Takrifan Kedah Tua tu kita tak boleh tengok dia sebagai sebuah kerajaan yang berpusat. Dia tu merupakan pendahulu kepada Kesultanan Kedah. Dia tu berkembang daripada abad kedua sampai abad ke-14. Dia merangkumi seluruh kawasan pantai barat Semenanjung dan wilayah kekuasaan tu diketahui daripada rekod sejarah dan data arkeologi. Okey, dan Lembah Bujang pula kita kena ingat term Lembah Bujang itu tak wujud pada zaman purba. Ya. Perkataan Lembah Bujang telah direka oleh Jabatan Museum dan Antiquiti pada tahun 1969. Nama orang yang reka perkataan tu adalah Al-Rashid Ibrahim. Okey, hal ini kerana pada ketika itu hampir kesemua tapak arkeologi terletak di sekitar Sungai Bujang, jadi mereka menamakan kawasan tu Lembah Bujang. Jadi dia melekat sampai ke sekarang perkataan tu. Jadi Lembah Bujang ni merupakan kawasan yang hampir 90% penemuan arkeologi yang dapat dikaitkan dengan Kedah Tua ditemui. Dia tu memiliki jumlah tapak arkeologi yang paling banyak kalau nak dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain dan dia dipercayai merupakan pusat ekonomi dan populasi kepada Kedah Tua. Next. Now, apakah keistimewaan penemuan arkeologi di Lembah Bujang? Nombor satu, kita ada banyak tapak. Okey, kalau kita nak campur sekali penemuan tapak arkeologi di Sungai Batu dengan di kawasan-kawasan lain di Lembah Bujang sekitar 184 tapak arkeologi. Dia tertumpu dekat kawasan selatan Gunung Jerai. Hampir kesemua tapak dia dekat selatan Gunung Jerai. Tapak-tapak yang ditemui terdiri daripada candi, jeti serta tapak-tapak industri dan fokus tapak tu selalunya terletak di 3 kompleks utama. Sungai Bujang, Sungai Batu dengan Sungai Muda. Next. Keistimewaan Lembah Bujang 3. Nombor 1, jumlah tapak dia sangat besar lah. Okay, kalau nak banding dengan kawasan lain, tapak arkeologi di Lembah Bujang paling banyak sekali. Nombor 2, kita punya keistimewaan terletak daripada segi kepelbagaian tinggalan material. Dekat Lembah Bujang, artifak yang jumpa macam-macam jenis. Kita ada jumpa candi, prasasti ataupun batu bersurat, arca, kalam semah, kita ada jumpa tapak peleburan besi, kita ada jumpa tapak pembuatan manik, kita ada jumpa ornaments, kita ada jumpa jeti. Jadi kita ada macam-macam jenis penemuan arkeologi yang berfokus dekat satu kawasan yang kecil. Okey, hal ini menunjukkan kepelbagaian aktiviti ekonomi dan sosial masyarakat dia. Dan ketiga, Kedah memiliki kesinambungan sejarah yang berterusan daripada abad kedua sampai abad ke-14 Masihi. Okey, now walaupun sekarang ni kita tengok Lembah Bujang merupakan kawasan darat ya, kebanyakannya kawasan darat, kawasan paya dengan kawasan sawah padi, tapi pada masa lampau Lembah Bujang tu merupakan teluk yang besar. Kalau tengok peta tu, garis kuning tu merupakan garis pantai purba Lembah Bujang. Okey, so kawasan darat yang darat sekarang ni sebelum abad ke-14 tu dia merupakan bawah laut. Jadi kita dapat tengok yang zaman dulu Lembah Bujang tu dia teluk yang besar, dia ada Gunung Jerai. Gunung Jerai tu dia macam tanjung, lepas tu kawasan pesisir dia tu adalah kawasan yang berpasir selalunya. So kita nampak pula lokasi tapak-tapak arkeologi tu dia dekat kawasan pesisir pantai purba Lembah Bujang. So kita tengok dot-dot merah tu. Kawasan Sungai Bujang, Sungai Batu dengan Sungai Muda. So kita tengok ya, dia kawasan dia semua pesisir dengan kawasan pinggir sungai. Next. So yang ni adalah rekonstruksi bentuk muka bumi Lembah Bujang sebelum abad ke-14 Masihi. Macam tu keadaan dia. Jadi dia tu teluk yang besar, kapal-kapal nak masuk semua senang. Kalau ada angin kuat, dia boleh berlindung dekat belakang pulau-pulau tu. Okay? Right now. Jadi penemuan arkeologi dekat Lembah Bujang kita ada macam-macam. Kita ada arca, kita ada arca Hindu dan Buddha lah. Kita ada prasasti, kita ada candi, kita ada tapak peluru besi. Next. Yang ni candi-candi yang dikorek masa zaman orang putih dulu. Next.
Yang ni seramik sangat penting ya. Kita ada jumpa seramik daripada China, seramik daripada Asia Tengah, Asia Barat dengan seramik daripada India. Pada masa yang sama kita juga ada menemui kaca-kaca daripada Parsi. Buka je. Kaca-kaca daripada Parsi. Okey? Okay, thank you. Kita juga telah menemui banyak manik dekat Lembah Bujang, terutamanya dekat kawasan Kampung Sungai Mas, dan telah terbukti bahawa kawasan itu merupakan industri manik. Okey, next. Dan yang paling penting sekali adalah tapak peleburan besi dekat kawasan Sungai Batu. Lepas ni Dr. Akmal akan bincangkan tentang benda ni. Okey, next. Now, jadi kita tengok Lembah Bujang ni dia merupakan kawasan yang sangat luas, dan dekat dalam Lembah Bujang tu kita ada 3 kawasan penempatan utama. Kita ada nombor 1 kawasan Sungai Bujang, kawasan Sungai Batu dengan kawasan Sungai Muda. Setiap satu penempatan dia ada fungsi ekonomi dia tersendiri. Contohnya dekat Sungai Batu, kita tahu fungsi dia sebagai tapak peleburan besi. Dekat Sungai Bujang, dia tu merupakan tempat perdagangan. Jadi dia merupakan kawasan pelabuhan, pedagang daripada China, India, Arab semua berkumpul kat situ untuk berdagang. Lepas tu kita ada juga kompleks Sungai Muda. Dekat situ pula kita ada tempat pembuatan manik, pembuatan tebika tanah dan juga pusat perdagangan. Dan kita percaya bahawa kawasan muara Sungai Muda dulu tempat mereka kumpul sumber-sumber hutan. So dia ada macam-macam fungsi. Setiap satu tapak satu fungsi ekonomi. Dan baik, saya tak habis lagi. Okey. Lepas tu kita ada juga tapak-tapak terpencil yang mana dia terletak di sekitar pusat ekonomi itu, tetapi fungsi dia sebagai tapak keagamaan. Okey, contohnya dekat kawasan Bukit Penjara, Bukit Puteri dan sebagainya. Next. Jadi kita ada banyak sekali persoalan kajian yang masih belum dijawab tentang sejarah Lembah Bujang dan Kedah Tua ni. Nombor 1 daripada segi agama, budaya dan kesenian. Banyak benda yang kita tak tahu lagi. Kita nampak dekat Lembah Bujang kita ada jumpa banyak candi. Candi dia setiap satu menunjukkan ciri seni bina, ciri ikonografi yang berbeza-beza. Jadi sejauh mana seni bina itu melambangkan kesenian Kedah Tua tu masih dalam perdebatan, masih dalam kajian lagi. Kita juga, walaupun kita tahu bentuk penempatan dia, tetapi struktur politik dia tu kita masih belum dapat jawab. Dia perlukan lebih banyak kajian. Pentarikan dan kronologi pula. Kita tahu bahawa Kedah Tua wujud daripada abad kedua sampai abad ke-14 Masihi. Tetapi ada beberapa perkara, contohnya pentarikan secara detail untuk setiap kompleks masih belum dijawab dan masih berbentuk pentarikan awal. Jadi kita perlu lagi banyak sampel untuk diteliti. Kita juga masih belum dapat membahaskan tentang kebudayaan material dan sosioteknologi masyarakat Kedah Tua secara mendalam. Contohnya tapak peleburan besi di Sungai Batu. Jadi hal itu asal usul teknologi dia, macam mana dia berkembang, adakah dia tu diadaptasi daripada teknologi luar, benda tu masih lagi dikaji. Dan perdagangan dan hubungan serantau, yang tu pula perlu didasarkan kepada kajian terhadap teks-teks asing, dan kebanyakan teks-teks itu belum dinilai secara sepenuhnya. Jadi pendek kata, masih wujud banyak persoalan kajian tentang Lembah Bujang. Next. Now, lebih kurang beberapa tahun lepas, saya pernah ternampak satu teks daripada Nepal yang dapat dipentarikhkan pada sekitar abad ke-11 Masihi. Dan dekat dalam teks tu, dekat bahagian bawah sekali dia ada satu terjemahan Kita nyatakan bahawa terjemahan kita dia adalah Dewa Lokanatha yang tinggal di puncak gunung atau bukit di Kepulauan Kedah. Dia sebut tentang benda tu dan dia tunjuk gambar dewa tu kat sana. Jadi hal ini, Dewa Lokanatha ini merupakan salah satu dewa dekat dalam agama Buddha Mahayana. Dan hal ini membawa kepada tafsiran saya bahawa dekat kawasan puncak-puncak bukit di Lembah Bujang kemungkinan ada tapak agama Buddha yang penting. Okey, berdasarkan kepada teks ni kita dapat sedikit clue lah. Next. Dan bila kita survey balik, kita tengok ada beberapa buah tapak arkeologi di sekitar Kedah dan Perlis yang memang kita tahu ada tapak arkeologi yang berunsurkan agama Buddha. Contohnya Bukit Meriam, Bukit Coras, Bukit Penjara, Gua Kurung Batang dengan Gua Bahala. Dua gua tu dekat Perlis. Jadi dekat dalam Gua Kurung Batang dan Gua Bahala, kita tahu memang ada jumpa banyak votif tablet ataupun kalam semah. Dia tu macam kepingan tanah liat yang dicop dengan figura-figura agama Buddha. Dewa Lokanatha antara figura yang wujud. So benda tu dah jelas. Cuma Bukit Meriam dan Bukit Penjara saya kurang pasti tentang keadaan tapak tu. Jadi salah satu tapak yang saya
aim untuk kaji adalah tapak Bukit Coras, dan disebabkan oleh teks tu kita buat keputusan pada sekitar tahun 2016 2017 untuk menjalankan kajian di tapak Bukit Coras. Next. Now, oleh yang demikian, bermula pada tahun 2017 ya, kami telah memulakan projek arkeologi Bukit Coras yang merupakan kerjasama antara USM dengan Jabatan Warisan Negara dan Kerajaan Negeri Kedah. Okey? Dan dia tu bermula pada tahun 2017 dan berterusan sampai ke sekarang, dan kerja-kerja dia kajian tu melibatkan pemetaan, ekskavasi, analisis artifak dan konservasi. Kita tengok dekat peta tu, hampir ke semua tapak arkeologi terletak di selatan Gunung Jerai. Kita ada satu tapak Bukit Coras duduk sorang-sorang ke utara. Jadi sebab benda tu kami buat keputusan untuk mengkajilah tapak Bukit Coras tu. Next. Jadi tapak Bukit Coras ni, nombor satu, dia merupakan tapak yang terpencil lah. Dia terletak jauh daripada lokasi pusat-pusat ekonomi kalau dibandingkan dengan tapak-tapak lain. Dia terletak dekat puncak bukit. Dia tu merupakan sebuah kompleks. Maksudnya satu kawasan dia ada beberapa binaan candi, dan tapak ni berdasarkan pada setakat sekarang dia tu merupakan tapak yang sangat terpelihara. Next. Jadi yang ni adalah tapak Bukit Coras. Kami tangkap gambar guna drone. Next. Jadi yang ni adalah gambar drone tapak ini sebelum kita buat kajian ekskavasi. Okey, ini sebelum ekskavasi. Ni pun dia ada dua struktur utama. Nombor satu, kita ada main structure, dan kita ada candi apik dia dekat bahagian selatan. Next. Okey, jadi yang ni adalah plan kami lah untuk buat ekskavasi. So setakat sekarang ni kami baru siap fasa 3 saja. Banyak lagi yang masih belum di ekskavasi. Next. Jadi next. Okey, jadi setelah kami ekskavasi lah, budak-budak semua tengah buat measurement. Next. 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 Okey. Jadi okey. Jadi apa yang kita jumpa? Nombor satu, kita jumpa struktur dasar candi yang berada dalam keadaan yang utuh. Bahagian tengah dia tu dah dikorek oleh pengkaji harta karun, tapi bahagian tepi dinding dia berada dalam keadaan yang sangat terpelihara. Nombor dua, stupa dia tu berbentuk cruciform. Maksudnya bentuk dia macam bintang ya, cruciform. Dia wujud unjuran ruangan kecil di setiap dinding. Yang ni adalah ciri seni bina yang kita masih belum jumpa dekat seluruh Lembah Bujang. So setiap dinding dia ada bilik, dan setiap bilik ada patung kat dalam dia. Okey, dan dia memiliki stratigrafi yang jelas. So maksudnya lapisan tanah tu menunjukkan bahawa tapak tu tak terganggu sangat. Next. Okey, so nampak ni candi ni dia ikut arah mata angin dinding dia, dan setiap dinding dia ada bilik tu. Okey, setiap dinding dia ada bilik, dan dekat dalam bilik tu kita jumpa artifak-artifak. Okey, next. Jadi kita percaya bahawa candi itu memperlihatkan ciri seni bina pancarata. Jadi pancarata ni maksudnya dia ada 5 extension untuk setiap dinding, dan seni bina pancarata ni telah ditemui di banyak tempat lah. Contohnya dekat Sri Lanka kita ada jumpa, dekat Thailand kita ada jumpa, dekat Indonesia kita ada jumpa. Dan ciri seni bina ini adalah tipikal ya, yang ditemui di India dan Asia Tenggara. Jadi dia merupakan satu generik punya bentuk seni bina. Okey, next. Jadi ini adalah stratigrafi. Kita nampaklah dari segi lapisan tanah dia macam mana. Next. Jadi yang ni adalah image drone untuk candi ini yang kita tangkap daripada atas. Next. Jadi so kita nampak bentuk tapak Bukit Coras. Nombor satu, dia paling bawah sekali dia ada bahagian dasar dia. Lepas tu dia ada platform, dan lepas tu kita ada bak badan dia. Dan di setiap arah mata angin dia ada satu bilik. Dekat bilik tu dia ada tangga naik, dan dekat dalam lepas sampai ke hujung tangga dia ada arca. Dan kita nampak banyak persamaan dengan stupa-stupa yang ditemui di India Timur, di Odisha, ataupun nama lama dia ada Kalinga ya. So contohnya di tapak Ratnagiri ataupun tapak di Udayagiri. So kita nampak pengaruh kesenian India dekat situ. Cumanya pengaruh kesenian India itu tidak mengejutkan, kerana tapak Lembah Bujang boleh dihubungkan dengan pantai timur India dengan satu tiupan angin monsun saja. Jadi pengaruh India tu bukanlah sesuatu yang mengejutkan di Lembah Bujang. Dan penemuan tapak arkeologi di Bukit Coras ni menunjukkan berlakunya pertukaran budaya antara masyarakat tempatan dengan masyarakat di India. Okay, next. So kita juga selain daripada seni bina dia sangat unik.
sangat terpelihara. Kita juga telah menemui image-image Buddha. Jadi ditemui di 3 dinding candi. Setakat sekarang ni kami korek 3 saja. Dan dia tu diperbuat daripada stuko. Dia tu diperbuat daripada stuko. Stuko tu merupakan campuran antara kapur, pasir, tembikar tanah yang dihancurkan bersama air. Jadi dia tu macam simen. Jadi patung yang kita jumpa so far 2 tidak lengkap dan 1 patung lengkap. Dan patung itu berada dalam keadaan yang asal. Dia tidak pernah dialih dan dia memiliki asosiasi yang jelas dengan artifak-artifak sekitarnya. Next. Okey, yang ni dekat belah selatan. Okey, belah selatan kita ada tampak satu patung dalam keadaan duduk. Dekat sebelah dia ada ukiran kalam semah. Okey, dia ada ukiran kalam semah, kita ada simpan dekat dalam museum sini ya. Kalau free nanti boleh tengok. Dan kita juga ada jumpa prasasti dekat patung ni. Okey, kita nampak dia memang dalam keadaan yang terpelihara. Cuma kepala dia kita tak jumpa. Okey, next. Yang ni dekat bahagian barat pula. Pun sama. Patung tu dia duduk elok saja tapi dia sampai perut ke bawah saja. Kita tak jumpa apa-apa dekat sini, cuma patung. Kepala pun tak ada juga. Jadi kami lepas korek 2 patung, 2 tak ada kepala, jadi kami tak expect untuk jumpa patung 3 dengan kepala lah. Tetapi benda yang berbeza berlaku pada bulan Mei tahun ini. Next. Okey, jadi pada bulan April-Mei 2024, tahun ni just few months ago, kita telah menemui 1 lagi patung Buddha di dinding utara. Okey, dia juga dekat dalam bilik dan bersama patung tu kita jumpa tembikar tanah dengan prasasti. Tetapi apa yang paling penting tentang patung ni? Next. Patung ni ada kepala. Okey, dia ada kepala, kita nampak pakaian dia, kita nampak posisi duduk dia, dia punya singgasana pun nampak sangat jelas. Okey, dan hal ini merupakan penemuan yang sangat besar lah bagi arkeologi Kedah Tua kerana kebanyakan patung yang ditemui di Lembah Bujang itu tidak ditemui melalui ekskavisi secara saintifik. Patung yang kita jumpa kali ini kita rekod dengan sangat detail. Kita make sure kita buat 3D scan semua dan kita dapat menceritakan tentang hubungan antara patung ni dengan candi, hubungan antara patung ni dengan prasasti. So banyak benda yang kita boleh cerita. Jadi kita tengok daripada segi riak muka, cara duduk, pakaian, tempat duduk dia. Banyak benda yang kita boleh cerita tentang pengaruh kebudayaan yang wujud pada candi ini. Next. Jadi apabila kita bawa balik ke USM, kita restore balik patung tu. Next. Next. Jadi patung tu kita telah restore. Cuma bahagian bahu dia tu agak rapuh. Jadi kita sekarang ni dalam proses untuk keraskan dan letak balik lepas ni. Tetapi patung tu dapat di restore hampir 100%. Ya. Next. Kita juga menemui beberapa buah prasasti. Setakat sekarang kita jumpa 3. Okey. 1 prasasti ditemui pada tahun 1937 bila orang putih korek dulu. Tapi prasasti itu telah dibawa keluar. Dia ada di Singapura sekarang. Dan ekskavasi sekarang ni kita telah menemui 2 lagi prasasti. Yang ni prasasti nombor 1. Next. Prasasti nombor 2. Jadi kedua-dua prasasti ini ditulis dengan aksara Pallava atau sekarang ni saya nak guna term baru lah. Kita panggil Southeast Asian Brahmi Script. Dia mengandungi mantra agama Buddha yang ditulis dalam bahasa Sanskrit. Next. Dan kita juga ada jumpa kalam semah, tembikar tanah dengan objek besi. Objek besi yang bentuk macam corong tu saya tak tahu fungsi dia untuk apa. Kami masih tengah kaji lagi. Next. Okey. Sekarang ni kita dah korek habis semua tapak tu. 30% kita korek. Jadi apakah tafsiran yang kita boleh buat tentang tapak ni? Apa yang kita tahu? Dan benda yang kita tahu adalah nombor 1. Benda yang kita tahu adalah nombor 1, kewujudan masyarakat pesisir dengan populasi yang agak besar. Kenapa saya kata populasi dia besar? Sebab kalau populasi dia kecil, tak mungkin mereka akan mempunyai manpower untuk bina tapak candi itu. Nombor 1, candi itu terletak dekat atas bukit. Jumlah batu yang perlu digunakan untuk bina candi itu ada agak banyak. Jadi dia dia perlu memiliki manpower yang banyak. So kemungkinan besar kawasan pesisir daerah Yan tu ada ramai penduduk. Tu tafsiran nombor 1. Nombor 2, keberadaan komuniti masyarakat beragama Buddha. Kita jumpa candi agama Buddha? Ya.
kemungkinan besar ada orang beragama Buddha dekat sana. Okey, perlu ada masyarakat beragama Buddha kat situ. Nombor tiga, kita dapat lihat pengaruh seni bina dan seni arca yang agak pelbagai. Nombor satu, daripada segi seni bina dia nampak ada unsur India Timur. Pada masa sama dia ada persamaan dengan candi dekat Thailand. Lepas tu dia dibina dengan menggunakan tenaga kerja tempatan. Jadi kita pada masa yang sama kita ada nampak pengaruh arca dia pula. Arca dia tu nak memperlihatkan pengaruh ikonografi daripada maybe India Selatan ataupun Sri Lanka. Aksara dia pula kita nampak aksara Brahmi yang diubah suai oleh orang tempatan. Jadi kita nampak yang pada satu candi itu dia memiliki pengaruh seni bina, seni arca dan penulisan yang berbagai-bagai. So kemungkinan candi itu dibina oleh beberapa kumpulan komuniti yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeza. Dan daripada segi pentarikan kita rasa bahawa candi itu wujud pada sekitar abad ke-7 sampai abad ke-9 Masihi. Candi itu mula berdasarkan kepada prasasti yang kita jumpa. Okey. Yang ni apa yang kami tahu. Sekarang ni saya akan tunjuk apa yang kami tak tahu pula. Next. Isu kronologi. Okey, kita tahu pentarikan tapak tu berdasarkan kepada penemuan batu bersurat ataupun prasasti. Jadi prasasti itu berdasarkan kepada bentuk aksara dia. Gaya pahatan dia memperlihatkan abad ke-7 sampai abad ke-9. Kita ada buat OSL kan. OSL dia bagi tarikh yang lebih kurang sama 1200 tahun. Kita tahu bahawa pada sekitar tahun 800 Masihi candi itu telah pun wujud, candi itu telah pun digunakan. Tetapi kita tak tahu bila candi itu mula dibina dan bila candi itu diabaikan, ditinggalkan. Jadi benda tu kita belum tahu dan kita perlu melakukan lebih banyak analisis. Identiti peminda dan penyembah candi itu. Kita tak tahu siapa yang bina dan siapa yang sembah. Okey? Kita tahu ada masyarakat agama Buddha, kita tahu ada komuniti agama Buddha, tapi siapa komuniti itu? Adakah dia tu orang tempatan? Adakah dia tu pedagang? Adakah dia tu orang asing yang mustatir kat situ? Kita tak tahu. Tapi memang ada orang Buddha kat sana. Siapa yang bina? Adakah dibina oleh raja? Adakah dibina oleh pedagang? Adakah dibina oleh pembesar tempatan? Pun kita tak tahu. Susun atur dan seni bina tapak. Kita cuma excavate tak sampai 30% daripada tapak keseluruhan. Kita baru korek sikit saja. Kita mungkin boleh tafsir sedikit tentang seni bina, tapi selagi tak korek semua, selagi tu kita tak dapat nak bagi komen tentang sutun atur dan seni bina tapak. Dan yang paling penting sekali, hubungan dengan tapak-tapak lain di Lembah Bujang. Setakat sekarang ni kita baru kaji tapak Bukit Coras dan perbandingan dengan tapak-tapak lain di Lembah Bujang adalah sangat penting. Tapi kami belum buat lagi. Kita perlukan masa. So kita tengok yang projek arkeologi Bukit Coras ni merupakan projek jangka panjang. Kita perlukan beberapa tahun untuk melakukan ekskavasi. Kita perlu beberapa tahun untuk kita buat analisis dan membandingkan tapak-tapak tu dengan tapak-tapak lain. Jadi bila kita menemui tapak yang berada dalam keadaan yang baik ni adalah penting untuk kita mentafsir dalam sudut yang lebih luas. Kita tak boleh tengok daripada segi sudut yang sempit, daripada segi keagamaan saja, daripada segi budaya saja. Tetapi kita kena tafsir daripada segi bagaimanakah berlakunya proses pertukaran budaya antara penduduk tempatan dengan orang asing. Apakah keadaan ekonomi? Apakah keadaan politik yang membawa kepada proses pertukaran budaya? Yang tu adalah persoalan yang kita perlu jawab dan kita perlu juga melihat Kedah Tua itu sebagai satu penempatan yang menghubungkan pusat-pusat kebudayaan di India, di China dan di kawasan lain di Asia Tenggara. Dalam konteks tu sajalah baru kita dapat memberi tafsiran yang mendalam tentang kerajaan Kedah Tua. So, sekarang ni Bukit Coras merupakan salah satu daripada 184 tapak arkeologi yang ada di Lembah Bujang. Kita perlukan banyak masa lagi untuk kita menjawab ke semua persoalan-persoalan yang saya nyatakan tadi. Dan saya harap di masa depan kita dapatlah jumpa data-data baru yang dapat memperkayakan lagi sejarah kita. Jadi sampai situ saja. Terima kasih semua.